Assalamualaikum kepada Encik Muhammad Yusof bin Muhammad Yaakob. Saya Muhammad Fakhur Aziz bin Adnan, bernombor pendaftaran 05DGU20F1002. Ini ialah video presentation subjek Land Law and Regulation. Video ini mengandungi dua soalan. Soalan yang pertama, nyatakan peranan pihak-pihak yang terlibat dalam urus niaga tanah berikut. Yang pertama, pegawai pendaftar tanah. Yang kedua, juruukur daerah. Ketiga, pegawai hasil. Yang keempat, penilai. Dan yang kelima, peguam. Soalan yang kedua ialah nyatakan langkah-langkah urus niaga pindah milik tanah persendirian di antara seorang ayah kepada anaknya. Yang pertama, peranan pegawai pendaftar tanah. Mewujudkan sistem pentadbiran dan pengurusan pendaftaran tanah yang berkualiti dan berkesan pada pelanggan. Yang kedua, memastikan pendaftaran hak milik tanah, urus niaga dan bukan urus niaga dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan. Yang ketiga, memastikan urusan pengambilan tanah dan lelongan awam mengikut Kanun Tanah Negara 1965 dan Undang-Undang Tanah Negeri Selangor. Peranan keempat, memproses permohonan kebenaran pindah milik tanah dan menggadai tanah. Peranan yang kelima, memastikan supaya segala urusan pendaftaran dapat dilaksanakan dengan segera mengikut piagam yang ditetapkan. Roman 2. Peranan juruukur daerah. Pertama, menjalankan kerja-kerja mengukur tanah bagi maksud pengeluaran surat hak milik tanah untuk tanah-tanah desa, pekan, bandar dan juga tanah-tanah lombong. Yang kedua, mengukur simpanan-simpanan jalan tali air dan lain-lain tanah yang hendak disimpan untuk kegunaan awam. Yang ketiga, mengukur pecahan sempadan bagi tanah-tanah untuk pertanian, perumahan dan perusahaan. Yang keempat, menjalankan pengukuran dalam merancangan kemajuan tanah yang dimajukan oleh Kerajaan Persekutuan Negeri dan Badan Berkanun. Seterusnya, menjalankan pengukuran penentuan bagi menyelesaikan pertelingkahan sempadan. Seterusnya, menjalankan ukuran, kawalan dan penyiasatan. Yang terakhir, menjalankan apa-apa tugas yang diarahkan oleh juruukur daerah dan pengarah ukur. Roman ketiga, iaitu peranan pegawai hasil. Yang pertama, menjalankan temu bual bersemuka dengan pembayar cukai. Yang kedua, mendapatkan dan menganalisis maklumat kewangan untuk memastikan keupayaan untuk membayar bil cukai. Yang ketiga, mereka bentuk pelan pembayaran untuk membantu mereka yang mempunyai tunggakan cukai membayarnya dari semasa ke semasa. Yang keempat, menghiasi upah dan merampas harta peribadi untuk membayar cukai yang tertunggak. Roman keempat, peranan penilai. Seorang penilai diperlukan untuk yang pertama, kerja penilaian dan penaksiran. Yang kedua, agensi harta dan tanah. Yang ketiga, pengurusan harta. Dan yang keempat, pengurusan projek dan perundingan. Peranan penilai kerajaan dan kerajaan tempatan. Yang pertama, bagi maksud duty stamp. Yang kedua, cukai keuntungan harta tanah. Yang ketiga, duty harta pusaka. Yang keempat, pengambilan tanah. Yang kelima, tukar syarat. Keenam, minta tanah. Yang ketujuh, kadaran. Dan yang ke-8, sewa ruang oleh badan kerajaan. Manakala, peranan penilai bagi swasta ialah penilaian untuk jual beli, pelaburan, jenis pelaburan yang menguntungkan dan menentukan hasil pendapatan. Yang ketiga, cagaran.
untuk tujuan pinjaman. Yang keempat, pembangunan untuk kajian kemungkinan. Dan yang kelima, insurans perlindungan dari kebakaran untuk nilai bangunan sahaja. Roman kelima, peranan peguam. Peguam menguruskan urusan pinjaman atau pembiayaan pembelian hartanah dengan bank di mana firma mereka menjadi panel kepada bank tersebut. Kelebihannya adalah urusan kelulusan pinjaman atau pembiayaan hartanah akan menjadi lebih mudah dan lebih pantas berbanding jika ia diserahkan oleh individu itu sendiri. Setelah pinjaman atau pembiayaan tersebut diluluskan, secara automatiknya peguam yang sama akan uruskan urusan dokumen pinjaman atau pembiayaan hartanah tersebut. Jadi, kelebihannya adalah individu tersebut hanya perlu menggunakan khidmat satu peguam sahaja untuk kedua-dua urusan tersebut, iaitu urusan jual beli dan urusan pinjaman perumahan. Urusan sesuatu jual beli hartanah, peguam juga akan bertanggungjawab sebagai stakeholder, iaitu pemegang pertaruhan terhadap semua bayaran yang akan dijelaskan kepada penjual. Dalam erti kata lain, segala pembayaran hendaklah dibuat melalui peguam. Peguam tersebut akan melakukan pembayaran harga jual beli tersebut kepada penjual tertakluk kepada terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli. Proses pindah milik tanah. Proses ini mengandungi 7 langkah. Langkah yang pertama, dapatkan kebenaran pindah milik tanah. Bagi tanah yang ada sekatan kepentingan perlu mengisi borang 44C permohonan kelulusan kebenaran pindah milik. Format borang untuk semua daerah adalah berbeza. Diproses dalam tempoh 5 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap. Langkah yang kedua, mengisi borang 14A dan borang penilaian tanah. Borang 14A yang sedia dicetak atau ditaip di atas kertas putih yang biasa, yang kuat dan tahan lama dan cukup licin untuk menghalang kabur dakwat dan hendaklah berukuran 420ml dan panjang 297 ml. Jadual ke-10, Seksyen 436 KTN 1965. Langkah yang ketiga, didapatkan penyaksian tanda tangan borang 14A. Penyaksian tanda tangan borang 14A oleh pentadbir tanah atau peguam. Penyaksian bagi tanah simpanan Melayu hanya di hadapan pentadbir tanah sahaja. Dokumen yang perlu dibawa ialah hak milik asal, cairan rasmi, kad pengenalan pemohon dan penerima, surat kebenaran permohonan pindah milik. Pemberi dan penerima hendaklah hadir semasa penyaksian. Langkah yang keempat ialah dapatkan nombor rujukan notis taksiran dari unit duty stamp. Langkah yang kelima, terima notis taksiran dari pejabat duty stamp. Bagi nilai taksiran di bawah RM500, stamp hasil hendaklah dimatikan di unit duty stamp. RM500 ke atas dibayar melalui bank draft kepada Timbalan Pemungut Duty Stamp di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Kelang. Langkah yang keenam, bayaran penilaian tanah di unit duty stamp atau Lembaga Hasil Dalam Negeri. Langkah yang ketujuh, hantar borang 14A ke unit pendaftaran pejabat tanah atau pejabat tanah dan galian Selangor mengikut mana yang berkenaan. Sila bawa bersama dokumen seperti di senarai semak.